Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Ghazali bin Abdul Rahman, bekas pesakit COVID-19, kluster Itali, berlaku pada 18 hari bulan Mac 2020. Bermulanya dijangkiti apabila ibu meninggal pada 18 hari bulan Mac 2020. Tapi waktu ya belum tahu lagi lah yang kami orang dah dijangkiti oleh COVID-19. Pada hari ibu meninggal, dua orang adik jatuh sakit dan telah dibawa ke hospital untuk rawatan. Dan setelah ibu dikebumi, balik daripada ibu dikebumi, saya rasa saya pun lelah dan sukar bernafas. Tapi ingat ia adalah sakit demam biasalah. Mungkin kerana letih, kerana ibu meninggal pada pukul 2 pagi dan letih mungkin rasa cukup tidur dan sebagainya lah. Kerana sebelumnya kami dengan anak saya jaga ibu lah di hospital lah. Selepas 2 hari kita dimaklumkan bahawa ibu meninggal akibat daripada COVID-19 dan kebetulan kedua adik yang dirawat di hospital pun didapati positif COVID-19. Pada ketika itu KKM menghubungi kami semua keluarga untuk menjalani ujian swab di Hospital Umum Sarawak. Ialah pada ketika kita perasaan yang ibu meninggal akibat COVID, dan biasalah bila ada kematian seluruh ahli keluarga datang menziarah. Dan terpaksalah kita maklumkan kepada semua yang datang untuk menjalani ujian swab test seperti yang dikehendaki oleh KKM. Keesokan harinya, bila keluar keputusan, saya dan isteri telah didapati positif dan kami telah diarahkan untuk menjalani rawatan susulan di Hospital Umum Sarawak. Pada 21 hari bulan bila saya dan isteri masuk ke hospital, dapat panggilan daripada doktor menyatakan yang adik perempuan saya, Nur Hafizah Abdul Rahman, telah meninggal dunia dan akibat komplikasi. Pada ketika itu, ialah apabila menerima berita, sedangkan kita pun lagi merasa sakit, makin lemahlah keadaan diri pun. Tapi alhamdulillah dapat dikawal. Tapi apabila 2 hari selepas itu, satu lagi panggilan daripada pihak hospital menyatakan adik lelaki pula meninggal dunia. Pada ketika itu, kalau kita cakap untuk kita break out lah, mungkin rasa nak pitam bila dengar berita, dan tahap kesihatan makin menurun, oksigen makin lemah, dan pada hari berikutnya memang tak dapat mengawal keadaan diri. Terus terus dimasukkan ke ICU. Dalam ICU saya telah ditidurkan selama 52 hari dan saya menjalani rawatan susulan lebih kurang dalam 20 hari dalam ICU bersih, dan selepas itu pada Jun
23 baru dapat kebenaran untuk balik ke rumah. Ketika sedar 52 hari, saya dapati diri saya mengalami sakit di seluruh anggota badan, lemah di seluruh anggota badan, dan tidak dapat dirasakan lagi bila kita melihat banyak yang alat peralatan di badan dan jarum dan sebagainya, dan mesin yang berbunyi kiri kanan, makin membuat kita rasa tension lah artinya. Tapi ialah kita faham bila kata doktor datang beri rawatan, kita dapat mengawal keadaan lah. Tapi dari segi fizikal memang badan lemah, fungsi ingatan pun mungkin berkurangan. Dan pada ketika itu datang seorang doktor menyatakan kepada saya sama ada saya mau mendengar suara daripada ahli keluarga. Saya pun tidak faham, tapi kerana saya tidak dapat bercakap kerana masih lagi alat pernafasan masih ada dalam digunakan lah. Saya cuma mengangguk dan apabila dapat mendengar suara isteri dan anak-anak, ialah kita rasa kita syukur masih diberi peluang untuk hidup semula lah. Sekejap deh. Tak, aus sekejap ah. Yes, pada hari ni. Okey. Okey. Dan apabila boleh mendengar suara isteri dan anak-anak, nampak air mata kita berlinang, kata orang. Cuma si boleh bercakap lah, si boleh dengar saja apa yang diucap, tidak beri kata semangat. Kita dengar lah. Dan hari berikutnya datang doktor, si ingat nama lah, pakar ya, yang datang yang bawa satu keping gambar, fotokopi lah gambar keluarga, kami sekeluarga, ditunjuknya dengan kami, ditanyanya setiap seorang yang ada dalam gambar ya, betul sih itu anak kita, itu kita ampun, itu isteri kita. Yalah, diulang-ulang ya. Mesti silap dalam untuk seminggu ialah kami yang diberinya tasya lah, kiri kanan kiri di main ini, dan dilekatnya di dinding untuk kami nanggal. Ya mungkin untuk kami ingat balik lah apa yang yalah, tes memori ya. Betul. Tapi yalah, dalam masa rawatan ya, oleh kerana kita siap dah makan, kita cuma diberinya susu untuk hari-hari lah, ya pun untuk dan bila keluar daripada ICU, masuk ke ICU biasa, yang baru kita tahu lah, kita dah dapat catch up dengan apa cerita ya. Kita dapat rasa luka di badan oleh kerana mungkin lama gila ditidurkan, penuh luka di belakang badan kita. Jadi hari-hari lah si daya datang membersihkan, balik cuci. Dan saat ya lah sakit, bila daya memang sakit lah.
Uh, ada rawatan susulan, doktor pakar datang, fisio ngajar kita gini yalah guna kekuatan badan lah. Tapi yalah bila kita tahu nampak dengan mata kita pun susu badan kita ada kekurangan. Jadi masih ingat berapa hari bulan kita keluar dari sini dari hospital? 23 bulan Jun. Ya tak ya. Jun Mei. Jun tu deh. 2020. Jun bulan 6. Tahu. Tadi ya. Macam ni perasaan kita bila dipadah ataupun apa namanya tu dipadah oleh doktor, kita boleh keluar apa semua. Ya, yalah bila kita dah dimasukkan ke ICU biasa, ya tempat pemulihan lah, pemulihan. Dan bila dah okey, kita dipindahkan ke ward biasa pada awal Jun, kalau mesti silap lah, masuk ke ward biasa. Kita dah rasa mungkin peluang untuk balik dia dah cerah dah. Jadi tapi yalah dari hari ke hari kita nunggu. So 23 bulan Jun, tarikh kiamat kita dapat balik lah, pulang ke rumah. Bila balik ke rumah, kita terkejut dengan ada sambutan dibuat oleh sidak ahli keluarga lah. Yalah, oleh kerana 3 bulan 2 hari kita asyik berjumpa. Memang sih boleh dia dijemput gini kata orang, di ziarah di hospital. So kegembiraan dia datang walaupun sakit, gembira yang dapat menghalang kesakitannya lah. Tapi yalah, dari segi fizikal badan memang masih belum boleh berjalan kerana kami terpaksa pakai kursi roda. Kursi awal-awal ya. Nak pakai kursi roda. Dan dari tempoh ya sehingga sekarang pun kami masih ada rawatan susulan di Hospital Umum Sarawak. Rawatan susulan ya, apa yang diceknya? Kerana kita tadi oleh kerana lama gila sakit, kita ada wound care, ada bedso. Bedso ya, kita kena jumpa dengan sidak wound care. Dan kita kena jumpa pakar ID ya sidak bekas jaga kita di ICU. Kita kena jumpa deknya juga. Deknya akan agak kondisi kita dari semasa ke semasa. Lepas ya kita ada fisioterapi dibuat di KKPJ di Putrajaya tu lah, fisioterapi. Dan kita ada nepro ya buah pinggang lah. Buah pinggang ya salah satu yang di attacknya waktu sakit. Serokin itu kita kena pergi menjalani yalah rawatan susulan dengan sidak nepro. Wife kita nya setakat apa aja lah, siap ada masuk ilah lah kita. Stage 3 si terlalu ilah lah. Macam kami tu stage 5. Stage 5 dah kira yang tinggi sekali lah. Kidney, liver semua dikacaunya. Ya yalah macam sepaham kami lah, kalau uncle kami 2 orang ya, dia ada ngidap jantung. Yalah siapa di nato lah. Tapi untuk adik 2 orang ya, kemungkinan komplikasi waktu awal, stage awal. Serangan kita si tahu. Jadi kita si benda yang dah habis badan, anggota badan diserang ya. Yang nyuruh lah kali. Because time ya COVID baru. Sidak hospital pun rasa kami nya baru je. Dikejutkan oleh benda ya. Jadi dari segi rawatan dia pun bukan madah je si pandai, tapi yalah sentiasa berujuk dengan sidak pakar lain ya.
tahu Ah. yang firstnya. Betul lah. Bang, cuba kita ceritakan macam ni, kita kena ya, apa yang sakitnya kat sini, ke apa semua, kesan-kesannya, sesak napas ke apakah? Seperti nak diberitahu kami tadi, bila kata waktu penggemuan ibu, kami pergi, kami nyambut ibu dalam liang. Bila balik dari upacara ya, kami rasa diri kami macam kena demam panas. Tapi ialah badan lain asal, bukan macam demam biasa, demam panas biasa. Memang dapat nak angkat dapat baring diimpun aja. Sebab sih, jadi makan pun saya dah rasa nak makan, hilang selera ya, semua hilang waktu ialah. BP mungkin tinggi lah, kita si bapa tahu je. Tapi ialah nya pun untuk lah. Selera makan hilang, tapi dan napasan kita macam tersekat-sekat. Ianya pun betul. Jadi kita macam biasa aja, kita ambil Panadol macam ingat ya demam biasa ataupun letih kerana berjaga malam. So, kita fikir aja. Tapi ialah bila dah positif baru tahu benda nya pun efek. Salah satulah nya pun betul dah. Yang akan nyerang kita pun paru-paru pernafasan kita. Nya pun betul lah. Kita orang dalam serumah tu kena semua kan? Semua. Berapa orang kita orang semua? 5 orang. 5 orang dalam rumah tu. Betul. 5 orang sekeluarga. Kita aja yang kepala stage 5. Betul. Tapi at that time pun anak pun keputusan sekejap positif, sekejap negatif, sekejap nya si ni tu. Nya sekejap si stable lah betul. Persistent. Si stable, sekejap nya positif, sekejap negatif. Ya swab sampai berapa kali ya deh? Arif ni? Sampai 7 kali swab ya. Yalah, kita tahu. Yalah, betul. Bang, masa kita di hospital ya, ada sih keluarga kita yang 5 orang tu datang melawat kita karena enggak kita macam ni. Si dibenarkan. Waktu masuk, kami diarah masuk hospital, kami dengan bini sama dalam sige ni ya. Sige bilik ya. Anak lepas anak lelaki masuk dia positif juga. Lepas adalah ahli keluarga lain lagi lah, banyak lah kami orang dalam 40 lebih dia. Tapi yang masuk hospital adalah beberapa orang lah. Tapi bila kami dah di ICU, no entry semua. Habis tutup cerita 50 hari lah. Boleh lebih 52 hari kerana bila sedar pun belum dapat dia bahasa kata orang lah, dijemput dia agak. Cuba soalan untuk sensitif kita. Okey, lepas mak tak meninggal, adik tak meninggal kan? Betul. Okey. Masanya kita di sini. Kami di hospital. Di hospital kita tahu. Kami di telefon oleh pihak hospital. Kerana kami paling tua dalam adik-beradik. Jadi telefon kami ada dekat pihak doktor. So ialah waktu kami naik belum lama kami naik, pihak hospital beritahu yang adik kami dah sedar lah kata orang. Macam ni perasaan kita, down ke habis ke apa? Ialah oleh kerana kita dah lemah waktu ya. Bila nerima berita ya makin nafas kita makin tu. 2 hari lepas lagi terima lagi satu berita lagi, dah adik laki lagi meninggal. Dah nang total blackout lah kita orang. Kita ada siapan ngawal ialah nafas, dari segi nafas semua tentu lagi lah. Saya apa dipikir kita? Kami mungkin orang keempat lah yang dipanggil. Pada fikir dah mati dah. Yes, karena ialah bila dah mak, adik-adik, bila kami dah dimasuk saja.
this is my time jadi lah. Itu masa kami lah kemungkinan. Ada tak, mas saya ada tak kita rasa apa, nak apa wish ke apa kah mas saya kita harap yang apa, beri peluang pada kita ke apa? Karena waktu ditarik dia anak dengan bini mi ada sekali. Then kami nang siapa baca berniat lagi lah. Fikir kami dah saya dah fikir. Tapi tidak pihak hospital ada bertanya dengan isteri dengan anak lah. Mungkin macam kini tu tidak kita dengar nak yang berita kini tu mundah orang siapa dia selamat yang nyuruh video call aja dengan warisnya. Waktu ya kemungkinan tidak nurse dengan ya bertanya dengan rumah aja ada pesanan terakhir aja ya ditanya lah. Mungkin ada pesanan terakhir untuk kami yes. Apa pesanan terakhir kita? Kami siapa nang kami tertulis siapa tapi tidak ya tidak bini dengan anak ada ya lah beri semangat. Yo bertahan lah kira bertahan lah katanya. Berapa tahun itu? Ai bagi bawa 54. Dan apa tu? Okey. Selepas kita keluar dari hospital ya, keluar dari hospital ataupun kita kesembuh lah dari COVID. Macam ni persepsi rakan-rakan kita sepejabat, apa semua persepsi maksudnya adakah takut bercampur dengan kita ataupun apa? Okey, seperti nak dicerita tadi kami balik pada 23 Jun kebanyakan jiran-jiran tu mungkin terlalu lama dah si berjumpa, ingin nak berjumpa tapi kita dia bertanya lah boleh ke si boleh ke kerana dia takut kerana kita bagi bukan takutnya nak agak kita sih takut ngaco kita kerana kita lagi bawa naya lah. So adalah 2-3 orang yang berani datang nanya minta kebenaran sebenarnya kan rumah boleh sih. Jadi kita open lah buka ada-adanya nak datang. Jadi dia datang lah. Nanya berita, nanya apa khabar. Karena yalah 3 bulan rumah tu kita cik yalah. Tapi alhamdulillah lah jiran-jiran saya tak masalah. Saya ada pandangan serong maksudnya. Saya ada cuma ya ada di pada orang lain lah. Ada isteri kami, ada adik-adik kami, ya ada. Dia ada cerita sendiri lah. Yalah kadang-kadang kita si untuk adik di kampung biasa orang kata orang lalu dekat rumah lah. Kita tu nyambung pusing. Nyasik ya iyalah salah satu dia tu lah. Yang takut kadang kita tu iyalah benda yang merebak terus sifatnya. Ditambah pun kes klusternya antara kuat. Yang paling cepat. Betul yes. Macam ni kita lepas semua tu lah pergaulan kita. Sebenarnya kita nang limit pergaulan kita kah macam ataupun macam biasa kah? Yalah sebab kita rasa dah dapat pengalaman yang begitu pelik masa dalam ICU apa semua Jadi kita semestinya kita rasa nang berhati-hati mau bercampur dengan orang apa semua. Okey, kini tu kita negara cara apa nama tu jangkitan yang berbeza. Jangkitan mungkin berbeza lah. Dulu ialah kita baru pertama kali ya kita negara macam ialah mungkin rupanya. Tapi kini tu sini-sini aja boleh jadi. Sini-sini boleh jadi lah. So masihlah macam kita ikut SOP nak diajar oleh tidak kerajaan. Pakai mask bila pergi keluar tangga tempat kami kita baliklah. Saya ada guna kita nak nunggu sekali dan bila keluar pun lepas ya kita terus bersih diri. Ya salah satunya pun betul lah. Tapi yang pada kita tu nak baru tu jenis baru tu super spreader atau orang super spreader macam di Kedah bawa betul dengar tu satu masjid apa yalah si dengar kata ya 13 jemaah bis so nak dalam ICU berapa banyak lagi nunggu masa giliran ada 13 si dengar nak alih kerajaan mau ada 5 orang je lah
dalam suruh atau mana. Tapi tu ialah mungkin yang ada dirinya kebal. Tapi ya kekebalannya dalam rumah Allah pun masih siapa tidak aja juga. So baru-baru tu bah yang di Kedah ya. Tinggal berapa orang? 12 orang tinggal. Nunggu nak di ICU gitu nunggu nak tu. So kita lately tu yang Sarawak tu Pasai. Oh, ya nang bukan sepeda lagi ya yang web atau kan ya, Antara kluster paling banyak penjangkitan ya. dan kini tu kita takut lagi yang baru tu no, di Tayo kah? Yes. Ya pun yalah bila keluar tu bila kita dah sikit lagi bila kita tahu ya kita dah pergi swab test duduk je di rumah lah sibuk nak keluar diri lagi tu kadang-kadang dah ada gelang masih lagi no ingin no keluar no berjumpa kawan apa indah dan bagi ada masyarakat juga tu bila katalah kami tu kena ingin juga no nanggar no ngabas satu orang kena no ya pun masih juga ada kita tu ya pun yang gini tahu nak wadasi dengar tu pun susah karena bandar dengan luar bandar ada beza je cara penyampaian cara penerimaan semua berbeza. Yalah kita ada dalam bandar tu kita banyak apa nama tu sumber yang boleh no kita apa nama berkongsi ya nak. Tapi no luar bandar ya kalau boleh dia siap nerima no sumber-sumber ya. Kita pergi ke siapa beritahu dengan sidaknya kita beritahu yang bila berlaku benda-benda tu akan jadi pada kita. Sakit macam tu susahlah katanya ya. Bang, selepas kita baik satu family tak baiknya ada sih KKM ngambil kluster darah putih kita untuk kajian ke apa ke ada sih ada dia ambil darah baru ada kan selepas kita bagus tapi macam kami tu kami selalu lah kerana kami masih berjumpa sidak nak dia akan ambil darah lah ujian dia lah macam-macam di adanya tapi sidaknya ada lah kira titik family kita kita yang menyembah untuk family kita lah kan kami kerana waktu ni waktu mak meninggal kami orang semua ada di rumah ya. Ya siada tu. Tambah lagi kami dua anak lelaki yang jaga mak di hospital. Dulu angkat mak apa dah. Kami dua lah yang paling ya lah. Dan apa pesanan kita pada masyarakat? Kini tu ialah kita tahu yang COVID tu benar. Bukan main-main. Nya benar. Nya siapa di apa tu orang tu. Kita betapa pun kita orang mungkin kita ada. Nya pun dapat ngagak kita kata kita. So bila kerajaan dah tetap ada SOP kena jaga kendiri apa diam rumah mesti ada perlu nak keluar. Keluar pun bila pakai apa nama face mask dan sentiasa apa jaga kebersihan diri. Kalau ada kata no, tempat awam ya apa nama kita nanggal kelompok yang banyak kami si payahlah kita biar kita ngundur diri je lah. Dan kini tu kerajaan dah ada kita boleh apa daftar untuk vaksin ya nak. So daftarlah. Jangan bila dipanggil pula si bawah ada juga. Takut because ada kini tu macam-macam. Ada mana tu si bagus tu, ada si bagus jangan dengarlah. Ya semua propaganda orang tu ya. So pergi dapatkan vaksin dia. Tambah ya percuma bah. Saya ada siapa yang dapat beri kita secara percuma. Mun berbayar mungkin kita siap mampulah. Ya percuma pergi ambil vaksin dia. Dan akhir kata orang jaga diri, jaga keluarga kita, jangan kita jadi penyebab orang lain yang dijangkiti hilang apa nama kata orang dia
ahli keluarga dan sebagainya. Okey, ya jadi.